Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyati ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair wa bika nasta'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah tuan-tuan, puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ni sekali lagi kita sama-sama dapat berkumpul dalam majlis kuliah maghrib. Kita lihat pada malam ni kita bincangkan mengenai dengan akhlak Nabi. Akhlak Nabi dari segi pemaafnya Nabi SAW. Sesungguhnya sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum, mereka sungguh kagum terhadap akhlak Nabi SAW. Sekalipun kita lihat ramai di kalangan ulama-ulama telah mengarang menulis kitab mengenai dengan pelbagai jenis akhlak Nabi ini, pemaafnya Nabi, pemurahnya Nabi dan sebagainya. Nabi SAW adalah sebagai satu cahaya lah yang berjalan di permukaan bumi ini. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya kamu wahai Muhammad benar-benar berada di atas akhlak yang agung, akhlak yang tinggi. Seperti mana sahabat radhiyallahu taala anhum menyifatkan Nabi SAW terhadap akhlaknya, Quran juga merakamkan betapa tingginya akhlak Nabi. Begitu juga dengan isteri-isteri Nabi SAW. Daripada Safiyah binti Huyai, isteri Nabi yang berbangsa Yahudi, dia kata, ma ra'aitu ahsana khuluqan min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Iaitu aku tidak pernah melihat akhlak yang terbaik berbanding Nabi sallallahu alaihi wasallam. Daripada Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, Anas katakan Nabi sallallahu alaihi wasallam ahsanun nasi khuluqan. Nabi sallallahu alaihi wasallam manusia yang terbaik dari segi akhlaknya. Isteri Nabi Aisyah radhiyallahu taala anha lamma su'ilat radhiyallahu taala anha an khuluqin Nabi alaihi salatu wassalam, qalat kana khuluquhu al-Quran. Aisyah radhiyallahu taala anha apabila ditanya mengenai dengan akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia kata akhlak Nabi adalah khuluquhul Quran. Akhlak Nabi adalah Al-Quran, Al-Quran yang bergerak. Daripada Atha radhiyallahu taala anhu, dia kata aku pernah bertanya kepada Abdullah bin Amr, akhbirni an sifati Rasulillah fit Taurah. Kamu beritahu kepada aku mengenai sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam Taurat. Maka pada ketika itu Abdullah bin Amr telah menyatakan ajal, ya, wallahi innahu lamausufun fit Taurah. Sesungguhnya, demi Allah, sesungguhnya benar-benar sifat Nabi ini disifatkan di dalam kitab Taurat. Sesungguhnya lamausufun fit Taurah bi sifatihi fil Quran. Sesungguhnya dalam Taurat disifatkan sifat Nabi seperti mana dalam Quran, iaitu ya ayyuhan nabi inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhira. Wahai Nabi, sesungguhnya kami utuskan kamu sebagai syahid, saksi, wa mubasysyiran, sebagai pemberi berita gembira kepada orang beriman, wa nadhiran, sebagai peringatan kepada orang yang tidak beriman, wa hirzan lil ummiyin, dan juga menjadi pembenteng kepada al-ummiyin, golongan yang tidak tahu membaca dan juga menulis. Anta abdi wa rasuli, kamu wahai Rasulullah adalah hamba aku, kamu adalah Rasul aku, utusan aku. Sammaituka al-mutawakkil, aku menamakan kamu
wahai Rasulullah, sebagai al-mutawakkil, orang yang bertawakal kepada Allah. La fadha wala ghalidha, Nabi tidak keras dan juga tidak kasar. Wala sakhab fil aswaq, Nabi SAW juga tidak bising di pasar-pasar. Wala yudfa bis sayyi'ati sayyi'ata, Nabi tak balas keburukan dengan keburukan, tidak. Walakin ya'fu wa yaghfir, tetapi Nabi SAW akan memaafkan kesalahan orang yang melakukan kesalahan kepadanya. Walan yaqbidahu Allah hatta yuqima bihil millah al-auja, Allah Ta'ala tidak akan wafatkan Nabi sehinggalah millah al-auja, Islam ini tertegak. Bi an yaqulu, dengan manusia mengatakan la ilaha illallah, tiada Tuhan melainkan Allah Subhanahu wa taala. Wa yaftahu biha a'yunan, dan Nabi juga akan membuka mata manusia dengan kalimah la ilaha illallah. Amyan wa adhanan samman wa quluban ghilafan, Nabi akan membuka dengan kalimah la ilaha illallah mata yang buta, dan Nabi akan memberi pendengaran kepada telinga manusia ini, telinga yang peka dengan kalimah la ilaha illallah, dan Nabi akan membuka hati manusia yang terkunci dengan kalimah la ilaha illallah. Riwayat Imam Al-Bukhari. Kemudian kita lihat daripada Aswad, dia kata sa'altu Aisyah ma kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yasna'u fi baitihi. Aswad kata, aku pernah bertanya kepada Aisyah radhiyallahu taala anha, isteri Nabi ni, aku pernah tanya apa yang Nabi buat kat rumah. Qala kana yakunu fi mihnati ahlihi, iaitu Nabi sentiasa dalam mihnah, dalam pekerjaan keluarganya. Dialah yang basuh baju, dia semua kerja dia buat kat rumah. Fa idza hadaratis salah wa yakhruju ila salah, apabila tibanya waktu solat, maka Nabi akan berwuduk dan Nabi keluar untuk solat. Daripada Aisyah radhiyallahu taala anha, Aisyah kata, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasridu sirdakum, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak bercakap dengan laju. Sebab orang tak faham cakap dia laju sangat. Walakin kana yatakallam bi kalamin bayyinin, fasad bayyinin, tetapi Nabi SAW bercakap dengan perkataan yang jelas, yang faslin, yang berpisah-pisah, mana satu kalimah yatahaffadhuhu man jalasa ilaih. Orang yang duduk depan Nabi, kalau dengar Nabi cakap satu, maka mereka akan dapat ingat, dapat hafal percakapan Nabi. Nak bagi tahu percakapan Nabi jelas dan sebiji-sebiji. Daripada Anas radhiyallahu taala anhu, Anas kata, khadimtun Nabi sallallahu alaihi wasallam 10 sinin, aku berkhidmat dengan Nabi ni 10 tahun. Wallahi ma qala ufqattu, demi Allah, Anas kata 10 tahun aku berkhidmat dengan Nabi, aku tak pernah Nabi kata wala qala li syai'in lima fa'alta kadza. Dan aku tak pernah dengar Anas kata aku tak pernah dengar Nabi kata kepada sesuatu, kenapa kamu tak buat macam ni? Wahalla fa'alta kadza, sebab mengapa kamu buat begini? Itu pun Nabi tak pernah cakap. Anas ni masih kanak-kanak berkhidmat dengan Nabi 10 tahun, Nabi tak pernah kata Nabi tak pernah kata Nabi tak pernah kata sebab apa buat macam ni, sebab apa tak buat macam ni, Nabi tak pernah kata. Begitu tingginya akhlak Nabi SAW, sentiasa memaafkan. Anas radhiyallahu taala anhu, pernah sekali Nabi suruh beli barang, dia pergi tak balik, sebab dia dalam perjalanan berjumpa dengan kawan dia, join sekali main sampai terlupa apa yang Nabi suruh dia. Maka Nabi tak marah dia, Nabi tak marah dia, cuma Nabi tanya dia je,
Daripada Aisyah radhiyallahu taala anha, Aisyah kata, "Ma daraba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khadiman lahu wala mar'atan wala daraba biyadihi syai'an qattu illa an yujahida fi sabilillah." Daripada Aisyah radhiyallahu taala anha, Aisyah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah memukul khadam. Khadam milik Nabi, Nabi tak pernah pukul. Khadam Nabi ni ramai juga tau. Kita nak senderaikan ramai. Walam mara'atan, perempuan pun Nabi tak pukul. Sebab perempuan ni lemah, tak boleh pukul dia. Dalam peperangan pun tak boleh kita bom dia, tak boleh kita tembak dia. Wala daraba biyadihi syai'an qattu, dan Nabi tak memukul sesuatu pun dengan tangannya sama sekali. Nabi dia bukan jenis pukul orang. Illa an yujahida fi sabilillah, melainkan ketika berjihad di jalan Allah, berjuang di jalan Allah dalam peperangan, baru Nabi menggunakan kekuatan tangan untuk memukul dan sebagainya. Itulah antara akhlak Nabi, antara khalqihi, ciptaan Nabi yang Allah Ta'ala berikan kepada Nabi, dan juga sifat-sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para pengkaji sejarah dan juga para orientalis, ada sebahagian mereka menyatakan inna Muhammadan nabiyul muslimin. Sesungguhnya Muhammad ini adalah nabi kepada orang-orang Islam. Luqiba bil amin, dan dilaqabkan dia, digelar dia dengan amin, orang yang amanah, orang yang jujur semenjak daripada kecil. Bi ijma'i ahli baladihi, sebulat suara di kalangan orang yang berada di negara dia, siapa yang duduk di negara Muhammad, yang ada Muhammad di dalamnya, maka mereka gelarkan dia al-amin, kerana tingginya, mulianya akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan juga elok dan baiknya perilaku Nabi. Mahma yakun hunaka min amrin, apa juga yang ada di sana, fa inna Muhammadan asma min an yantahiya ilaihi alwasif. Nabi adalah orang yang bersifat dengan sifat yang cukup tinggi, tak kira siapa pun yang ada bersama Nabi tak dapat mengatasi sifat tersebut. Daripada Aisyah radhiyallahu taala anha, Aisyah kata, ma khayyara Rasulullah baina amrayni qattu illa akhadha aysarahuma ma lam yakun ithman. Tidaklah diberi pilihan kepada Nabi SAW antara dua perkara, melainkan Nabi akan memilih yang paling mudah daripada dua perkara tersebut, selagi mana tidak jatuh pada dosa. Mana antara A dan B, kalau A paling mudah, Nabi akan memilih A, selagi mana A ini bukan perkara yang berdosa. Fa in kana ithman, kalaulah A dan B, A ni berdosa, maka Nabi akan menjadi manusia yang paling menjauhkan diri daripada perkara A ini. Wa man taqama sallallahu alaihi wasallam li nafsihi qattu illa an tantahika hurmatallah fayantaqim. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak membalas dendam untuk diri dia. Nabi tak akan balas. Orang buat dekat diri Nabi, Nabi tak balas. Melainkan seseorang yang mencabul kehormatan Allah, ketinggian Allah, yang mana melanggar perkara-perkara yang Allah Ta'ala larang, maka ini yang Nabi marah, ni yang Nabi akan balas kepada mereka. Tuan-tuan, perempuan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi SAW, kalau kita lihat, Nabi SAW qabbalan Nabi SAW Al-Hasan bin Ali. Nabi pernah satu kali Nabi cium Hasan bin Ali, cucu Nabi, wa indahu al-Aqra' bin Habis. Di sisi Nabi pada ketika mana Nabi cium cucu dia, ada seorang lelaki yang bernama Aqra' bin Habis. Aqra' bin Habis kata, innali 'asharatan
minal walad ma qabbaltu minhum ahadan. Aku ni memiliki 10 orang anak, seorang pun aku tak pernah cium. Fa nazara ilaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi lihat kepadanya, Nabi kata, man la yarham la yurham. Siapa yang tak mengasihi, dia tidak akan dikasihi. Ini nak bagi tahu sifat, walaupun seorang pemimpin, panglima perang, dengan cucu, dengan anak, dengan kanak-kanak, Nabi cukup penyayang. Daripada Ali bin Abi Talib, dia telah berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam awsa'an nas sadran wa asdaqan nas lahjatan wa alyanahum arikatan wa akramahum asharatan. Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam riwayat Imam Tirmizi ini, adalah awsa'un nas sadran, dada yang luas, paling luas manusia segi sadran, dadanya. Dada Nabi luas. Wa asdaqun nas, manusia paling benar percakapannya, dari segi lahjah percakapannya adalah Nabi paling benar. Wa alyanahum, dan juga Nabi SAW antara manusia yang lembut akhlaknya, bersopan santun orangnya. Wa akramahum asyaratan, yang paling mulia dari segi muasyarat bersama dengan manusia. Di kalangan pemimpin barat ada yang menyatakan ittafaqal mu'arrikhun, para pengkaji sejarah mereka ittifaq, sebulat suara menyatakan Muhammad bin Abdullah, iaitu Nabi SAW, kana mumtazan baina qaumihi bi akhlaqin hamidatin. Nabi adalah yang cemerlang, yang tertinggi di antara kaumnya dari segi akhlak yang terpuji, iaitu benar percakapan Nabi, amanahnya Nabi, kemudian mulianya Nabi, dan juga husnul syama'il wat tawadhu'. Nabi dihiasi dengan perkara-perkara yang baik dan juga tawadhu'. Hatta sammahu ahlu baladihi al-amin, sehingga orang negara dia menamakan dia sebagai al-amin, orang yang jujur lagi amanah. Terlampau jujurnya Nabi ini, min syiddati thiqatihim bih, terlampau percayanya orang-orang Mekah kepada Nabi ini. Mereka simpan barang-barang berharga mereka di sisi Nabi. Wa kana la yashrabul ashribah al-musakkirah, Nabi SAW tidak meminum minuman yang memabukkan. Wala yahdur lil awsan 'idan wala ihtifalan, Nabi tak pernah hadir dalam majlis-majlis kerakyatan dan keramaian menyambut hari raya dalam upacara menyembah berhala. Dan perbuatan Nabi hidup, amalan Nabi penuh dengan kebaikan. Abdullah bin Jarir radhiyallahu taala anhu, Abdullah bin Jarir radhiyallahu taala anhu, dia menyebut mengenai muamalat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Muamalat Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama dengan beliau. Dia kata, ma ajabani Rasulullah mundu aslamtu wala ra'ani fi illa tabassama fi wajhi wa laqad syakawtu ilayhi anni la asbutu 'ala al-khayl fadaraba bi yadihi fi sadri wa qala Allahumma thabbithu waj'alhu hadiyan mahdiyan. Rawahu Ibnu Majah, riwayat Ibnu Majah. Abdullah bin Jarir kata, ma hajabani Rasulullah, Nabi tak pernah menghalang aku semenjak aku Islam. Nabi tak pernah melihat kepada aku
melainkan Nabi akan senyum kepada aku. Aku pernah mengadu kepada Nabi bahawasanya aku tak tetap punggung aku ni berada di atas kuda, maknanya dia tak boleh duduk dengan betul. Fadaraba biyadih, maka Nabi telah pukul dengan tangan Nabi di dadanya. Nabi letak tangan Nabi di dada dia. Nabi kata, Allahumma sabbithu, ya Allah tetapkanlah dia berada di atas tunggangan ni, jangan bergoyang-goyang. Waj'alhu hadiyan mahdiyan, dan jadikan ia, iaitu Abdullah bin Jarir, sebagai seorang yang pemberi petunjuk dan juga mahdiyah, dan juga yang mendapat petunjuk. Hadis riwayat Ibnu Majah. Nabi SAW qad balaghal qimah, berada pada maqam yang tinggi, akhlak Nabi, darjat Nabi, dan juga dalam memberi kemaafan kepada manusia. Nabi SAW memaafkan semua musuh-musuh, terutamanya adalah kawan-kawan Nabi. Musuh Nabi tu pun Nabi maafkan, kawan-kawan lebih-lebih lagi Nabi maafkan. Wa kana sallallahu alaihi wasallam ajmalan nas safhan. Nabi sallallahu alaihi wasallam manusia yang paling terbaik pemaafnya. Yatalaqqa min qaumihi al-adha al-mu'lim fayu'ridu an talwimihim. Nabi menerima pelbagai cacian, makian, herdikan daripada kaum dia sendiri, herdikan, cacian yang memedihkan. Nabi berpaling daripada membalas cacian tersebut. Mereka macam-macam buat kat Nabi, Nabi tak balas. Nabi berpaling, Nabi bergerak keluar. Bukan sekadar Nabi berpaling daripada mencaci mereka, daripada keganasan mereka juga Nabi berpaling, Nabi tak balas. Au muqabalatihim bimisli amalihim, ataupun mereka ini membalas, muqabalatihim bimisli amalihim, ataupun dibalas perbuatan mereka yang setimpal. Summa ya'udu ila da'watihim, kemudian Nabi pulang kepada ila da'watihim wa nasahahum ka'annama lam yalqa minhum syai'an. Kemudian Nabi pulang, Nabi ya'udu ila da'watihim, Nabi pulang, Nabi dakwah lagi, Nabi beri nasihat lagi kepada kaumnya, seolah-olah tak ada sesuatu pun yang berlaku kepada Nabi. Tak nampak pun riak-riak Nabi susah nak tak sedap hati ataupun tak selesa, disipan rasa marah, dendam, tak ada. Seolah tak ada apa-apa. Dalam mendidik, mentarbiah Nabi ini, dengan tarbiyah ini, maka Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan kepada Nabi fi marhalatil makkiyah, ketika mana pada peringkat di Mekah, marhalah al-makkiyah bermaksud sebelum hijrah, sebelum Nabi berhijrah ke Madinah. Fasfahi safhal jamil, inna rabbaka huwal khallaqul alim. Kamu maafkanlah dengan kemaafan yang cantik, wahai Muhammad. Sesungguhnya Tuhan kamu itu adalah khallaq, maha pencipta dan juga maha mengetahui. Kemudian anzala alaih, turun pula kepada Nabi, fasfah anhum, kamu berpalinglah daripada mereka, wahai Muhammad. Wa qul salam, katakan kepada mereka salam, sejahtera. Fasawfa ya'lamun, kelak mereka akan mengetahui akibat perbuatan mereka. Di sini Nabi membalas cacian, sakitan yang dilakukan oleh orang-orang yang mensyirikkan Allah kepada Nabi. Nabi membalas dengan kemaafan yang safhul jamil, kemaafan yang cantik, iaitu kemaafan yang tidak disimpan dendam dalam hati. Makna kemaafan yang tidak ada disertai dengan marah, dengan membebel, dengan rasa takabur, tak ada. Itu dipanggil sebagai safhul jamil.
Bukan sekadar itu, bahkan dalam ayat ini menyatakan fasfah anhum wa qul salam. Nabi kata salam, sejahtera, baik. Salam. Salam ni maksud sejahtera ataupun baik. Nabi berpaling, Nabi tak nak jawab. Mereka cakap apa kepada Nabi, Nabi tak nak jawab. Nabi kata salam. Itu saja. Ketika mana itu, ketika mana di mana sebelum hijrah, pada di Mekah. Sekarang ini bila Nabi berhijrah di Madinah, Nabi bertemu dengan orang-orang Yahudi Madinah. Pelbagai jenis orang Yahudi Madinah ini penuh dengan pengkhianatan. Allah Ta'ala turun, wala tazalu tattali'u ala kha'inatin minhum illa qalilan minhum fa'fu anhum wasfah innallaha yuhibbul muhsinin. Sentiasalah kamu, wahai Muhammad, melihat orang-orang yang berlaku khianat di kalangan mereka, di kalangan bangsa Yahudi, melainkan qalilan minhum, sedikit saja di kalangan bangsa Yahudi yang tidak berlaku khianat. Kebanyakannya berlaku khianat. Fa'fu anhum wasfah, maafkanlah mereka. Wasfah bermakna maafkan sekali lagi mereka. Innallaha yuhibbul muhsinin, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala suka terhadap orang yang melakukan kebaikan. Tuan-tuan dan puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabar di atas perbuatan orang-orang Yahudi ini. Nabi maafkan mereka sehingga ja'al idznir rabbani biijlaihim, sehingga datanglah wahyu kepada Nabi, keizinan kepada Nabi untuk halau mereka daripada Madinah, dan juga untuk menghukum dengan hukuman yang mana mereka telah memutuskan melanggar perjanjian yang mereka mengambil daripada orang-orang Islam. Nabi maafkan mereka. Nabi bersabar dan Nabi maafkan mereka, iaitu orang-orang Yahudi. Tuan-tuan dan puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, daripada Usamah bin Zaid radhiyallahu taala anhuma, Usamah bin Zaid kata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu ya'funa 'anil musyrikin wa ahlil kitabi kama amarahumullah wa yasbiruna 'alal adha. Daripada Usamah bin Zaid radhiyallahu taala anhuma, dia kata Nabi SAW dan juga sahabat-sahabat Nabi memaafkan orang musyrikin, memaafkan Yahudi ahlul kitab seperti mana Allah Ta'ala perintahkan kepada mereka, dan juga mereka bersabar di atas cacian yang orang-orang ahlul kitab dan juga musyrikin lakukan. Dalam ayat Al-Quran dalam surah Ali Imran ayat 186, wala tasma'unna minal ladzina utul kitaba min qablikum wa minal ladzina asyraku adan katsira wala tasma'unna minal ladzi, benar kamu pasti akan mendengar daripada orang yang diberi kitab kepada mereka, utul kitaba min qablikum, sebelum daripada kamu. Wadda katsirun min ahlil kitab law yaruddunakum, kebanyakan di kalangan ahlul kitab nak apa tu? Law yaruddunakum. Wadda ni rasa kasih, sayang, ataupun inginkan. Wadda Nabi SAW yata'awwalu fil afu anhum ma amarahu Allah bih. Nabi sentiasa memaafkan mereka, manusia, seperti mana Allah Ta'ala perintahkan kepada Nabi. Daripada Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu ta'ala anhuma, wasifan Nabi SAW dalam menyifatkan sifat Nabi ini, Abdullah bin Amr bin As kata, wala yadfa'u sayyi'ata bis sayyi'ati walakin ya'fu wa yasfah.
Jangan balas keburukan dengan keburukan, tetapi maafkan, ampunkan mereka. Kita lihat nama Nabi sikit. Nabi SAW dipanggil sebagai Al-Amin. Sebab apa Al-Amin? Fahuwa ahaqqul alamin. Dia antara insan yang paling layak dengan nama Al-Amin. Fahuwa amin. Dia adalah orang yang amanah. Aminun, aminullah. Dia adalah aminullah, orang yang memegang amanah Allah. Ala wahyihi wa dinihi, ke atas yang memegang wahyu Allah dan juga agama Allah. Benar, jujur, integriti. Ini adalah nama Nabi Al-Amin, sifat Nabi Al-Amin. Wa huwa aminun man fis sama' wa aminun man fil ardi, wa lihadza kanu yusammuna qabla an-nubuwah Al-Amin. Dinamakan Nabi sebelum dilantik menjadi Nabi adalah Al-Amin, sebab dia adalah orang yang dipercayai di langit, orang yang dipercayai di bumi. Dia tak akan bagi tahu sesiapa. Yang terakhir pada malam ini, Nabi bertaubat. Fa huwa alladhi fatahallahu bihi babat taubah ala ahli al-ard. Allah Subhanahu wa taala membuka pintu taubat kepada penduduk bumi. Allah Taala terima taubat mereka dengan satu taubat yang tidak terhasil sebelum ini, kepada penduduk bumi sebelum daripada ini. Nabi SAW aktsarun nas, manusia yang paling banyak beristighfar kepada Allah, manusia paling banyak bertaubat kepada Allah. Hatta kanu ya'udduna lahu fil majlis al-wahidah mi'ata marrah, sehingga mereka, manusia ini, mereka menghitung dalam satu majlis bersama dengan Nabi, mereka kira sampai 100 kali. Apa yang mereka baca? Mereka baca Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Baca 100 kali. Rabbighfirli, wahai Allah, ampunkan dosa aku. Wa tub alayya, terimalah taubat aku. Innaka antat tawwabur rahim, innaka antat tawwabul ghafur. Sesungguhnya kamu maha penerima taubat dan juga maha memberi pengampunan. Nabi SAW menyatakan, ya ayyuhan nas, wahai manusia, tubu ilallahi rabbikum, hendaklah kamu bertaubat kepada Tuhan kamu Allah Subhanahu wa taala. Fa inni atubu ilallah fil yaum mi'ata marrah, sesungguhnya aku bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala satu hari 100 kali. Begitu juga taubat umat ini lebih sempurna berbanding taubat umat-umat sebelum daripada umat Nabi SAW. Dari segi apa yang sempurna, iaitu cepat penerimaannya dan mudah untuk tanawulan, mudah untuk kita panggil untuk tanawul, ambil je. Wa kanat taubatan min qablihim min as'abil asya. Taubat ini sebelum mereka adalah antara as'abil asya, perkara yang paling sukar, paling susah. Umat sebelum daripada umat Nabi SAW. Kerana apa? Kerana apa teramat susah taubat umat sebelum Nabi, sehingga taubat mereka ini, taubat Bani Israel, daripada menyembah anak lembu, taubat mereka adalah dengan membunuh diri mereka. Membunuh diri mereka, itu baru dikira taubat. Selagi tak bunuh diri mereka, maka tak dipanggil taubat. Wa amma hadhil ummah, adapun
taubat umat ini falikaramatiha 'ala Allah Ta'ala ja'ala taubataha an-nadm wal iqla'. Di antara kemuliaan ketinggian umat ini di sisi Allah adalah Allah Ta'ala menjadikan taubat umat ini dengan an-nadim wal iqla'. Apa an-nadim? Menyesal atas perkara yang telah lalu dan juga berazam tidak akan melakukannya kembali. Menyesal dan atas perbuatan yang telah lalu dan juga apa? Al-iqla', cabut daripada angkar umbi hati kita ini. Cabut apa? Cabut, buang jauh-jauh perkara yang kita nak taubatkan tadi. Kalau mana kita taubat terhadap satu dosa, kita tinggalkan terus dosa tersebut. Tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, cukup sekadar ini dulu nama Nabi dan juga sifat pemaaf Nabi. Ada apa-apa soalan? Kalau tidak ada, cukup sekadar ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberi kefahaman kepada saya dan juga tuan-tuan. Subhanallahumma wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا.